jam dia kan? Ha? Setengah jam. Setengah jam. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaik wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. نحمدك اللهم أهل الحمد والثناء ونستعينك على جميع الأعداء ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وأهل الطاهرين سفن النجاة وأعلام الهدى والرشاد ورضي الله تعالى عن كل الصحابة وأولياء الله والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur pada Allah di atas segala nikmat dan rahmah. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kekasih hati kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh ahli keluarganya dan para sahabat-sahabatnya yang telah bersama-sama mengorbankan segala-galanya demi Allah, Rasul dan perjuangan. Alhamdulillah. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Moga terus diberi kesihatan. Ulama mengatakan di antara Su'ad ibni Adam, Su'ad ibni Adam iaitu Baitus Salih. Di antara kegembiraan anak-anak Adam adalah Baitus Salih, iaitu rumah ataupun kediaman yang indah, rumah yang baik. Itu di antara kebahagiaan anak-anak Adam. Dan saya yakin hari ini kita berusaha sungguh-sungguh daripada pagi sampai ke petang. Kita berkeringat mencari nafkah. Di antara faktor utama dan pertama adalah untuk mencari penempatan atau rumah untuk kediaman kita serta ahli keluarga kita. Ada yang keluar awal pagi, balik sehingga petang. Kena pula duduk di belah Shah Alam. Kadang-kadang sampai ke maghrib dan ada juga yang sampai ke isyak. Bagi itu yang duduk di Shah Alam, bagaimana dengan sahabat kita yang duduk di Bentong? Tak apa, diorang lepas tol Gombak tak berapa nak jam. Tapi bagaimana sahabat-sahabat yang duduk di Seremban? Kadang-kadang sampai ke rumah sampai lewat malam jam 10 keluar, anak bini sedang tidur dan balik rumah anak bini sudah tidur. Kerana apa? Kerana salah satu faktornya untuk kita mencari rumah kediaman kita yang terbaik, yang mampu kita usaha dan miliki. Kadang-kadang terpaksa bukan sahaja gaji kita, separuh daripada gaji kita, bahkan terpaksa dikombinkan dengan gaji isteri kita semata-mata untuk memiliki rumah idaman. Tapi adakah kita memikir, dalam kepala kita sedang memikir bagaimana untuk memiliki rumah di dunia? Adakah saya dan kita semua telah mengusahakan bagaimana dengan penginapan rumah kediaman kita di akhirat nanti? Adakah pernah kita terfikir
ataupun hanya berfikir tanpa ada tindakan untuk memperolehi rumah di akhirat nanti. Dalam suatu hadis, Nabi menceritakan bagaimana rumah ataupun tanah seseorang di akhirat di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Inni la a'lamu. Nabi bagi tahu bahawa sungguhnya aku sangat mengetahui siapa yang akan keluar daripada neraka Allah yang terakhir sekali. Nabi tahu siapa orang yang terakhir akan keluar daripada neraka Allah. Membawa erti apa? Selepas daripada dia tak ada siapa boleh keluar daripada neraka Allah. Maknanya penghuni neraka selepas dia adalah penghuni selama-lamanya, dulu, kini dan selamanya neraka Allah. Membawa erti juga dia adalah orang yang terakhir masuk di dalam syurga Allah. Memberi faham tak ada orang lagi yang boleh masuk syurga Allah selepas dia. Bagi orang yang terakhir sekali keluar daripada neraka Allah dan masuk ke dalam syurga Allah, kata Nabi, orang itu diberi tanah, diberi penempatan di dalam syurga Allah sebesar langit dan bumi. Bahkan asyara marat, 10 kali ganda daripada langit dan bumi. Tak payah pandang 10 kali ganda tu, cukup langit dan bumi. Itu bagi orang yang keluar, orang yang terakhir keluar daripada neraka Allah dan masuk di dalam syurga Allah Ta'ala. Adakah telah kita berusaha dan mengusahakan bagaimana untuk memiliki kediaman di dalam syurga Allah? Nabi ajar kepada kita beberapa amalan. Lebih kurang 10 amalan. Bagaimana untuk kita dapat pemilikan di dalam syurga Allah. Rumah di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana dengan amalan yang kita tahu pada malam ini, kita berazam, diri saya berazam, kita semua berazam, bercita-cita untuk mendarah dagingkan dia di dalam diri kita. Jadikan dia satu amalan sehingga mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan daripada Sayyidina Muaz bin Anas radhiyallahu taala an. Dalam hadis itu Nabi menyatakan, man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha 10 marrat banallahu lahu qasran fil jannah. Man qara'a qul huwallahu ahad, barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha, sehingga habis, Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, 10 marrat, 10 kali dia baca dalam sehari. Bukan one shot, bukan sekali ngadak, tak. Dia boleh baca pagi sekali, waktu duha sekali, waktu lunch sekali, lepas zuhur sekali, 10 kali dalam sehari dia baca. Apakah Allah Ta'ala bagi ganjaran kepadanya? Nabi mengkhabarkan kepada kita, banallahu lahu qasran, Allah Ta'ala binakan dia suatu penempatan yang teristimewa yang diberi nama sebagai istana. Bukan rumah, istana di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dia amalan dia? Qul huwallahu ahad. Berapa banyak kali ustaz? 10 kali dalam seharian. Bukan sekali ngadap, boleh banyak kali ulang tayang.
Daripada pada pagi pencelik mata kita sampai pejam mata kita, kita baca 10 kali, Nabi ajarkan kepada kita, akan Allah Ta'ala membinakan istana di dalam syurga kita. Istana ni bukan kontraktor yang bina, Allah Ta'ala yang bina. Allah Ta'ala lah kontraktor dia. Kita hari ni dapat rumah, dapat beli tanah, ada rezeki lebih beli tanah sikit. Tanah 20,000 ekar. 20,000 kaki persegi. Ekar. Bisu. 20,000 kaki persegi besar. Lot banglo berapa ribu kaki? 4,000. 5,000. 20,000. Saya seminggu sebelum puasa, sahabat jemaah dekat madrasah saya tu, orang surau dia minta, Ustaz tolong pagar rumah dia. Pagar. Tegi besar rumah dia. Besar. Lebih kurang dalam 10,000. Berpeluh lah. Nak pagar semua keliling rumah tu berpeluh. Dah lah tengah hari terik panas. 20,000 tu pun penat dah. 10,000 tu pun penat dah. Kalau lah 10,000 kaki persegi, build up dia berapa? Paling-paling cikai 6-7,000 kaki. 6-7,000 kaki. Kiri kanan depan belakang ada lagi tanah. Rumah besar tu, kita duduk dua anak tu, anak duduk dengan kita, tahu dah kita panggil aku, mak dia lagi macam singa, tak nak duduk pas kahwin. Rumah besar, kita duduk seorang, duduk berdua dengan suami kita dalam tu. Hantu pun tak, hantu lagi tak nak duduk dengan kita, tahu jemaah surau ni semua hebat-hebat, takut dia nak ganggu. Dia tahu dah, tuan rumah lagi hantu pada aku. Jadi kita duduk dua, penat. Nak boleh dapat rumah sebesar itu, penat kita mencari dunia. Nak boleh realisasi cita-cita kita, harapan kita, penat kita. Kadang-kadang terpaksa korban masa dengan keluarga. Dah bagaimana dengan akhirat kita, rumah yang Allah Ta'ala tawarkan kepada kita, kediaman istana yang Allah Ta'ala tawarkan kepada kita, sedangkan orang yang terakhir keluar daripada neraka masuk dalam syurga Allah beroleh tanah sebesar langit dan bumi 10 kali ganda. Dah bagaimana kita yang sentiasa taat, tunduk dan patuh kepada Allah dan beramal dengan amalannya. Qasran, Allah Ta'ala binakan istana. Tanah ke akhirat freehold, bukan leasehold. Allah Ta'ala pula yang binakan istana. Istana di dunia tak sama dengan istana di akhirat. Kita buat rumah, dah siap rumah dah cantik dah, kita panggil designer apa semua, kontraktor ada semua tauliahnya, tapi habis-habis buat mesti ada tak puas hati. Kita beli rumah dah habis, dah dapat kunci, mesti ada nak renovate. Bukan Melayu kalau dapat rumah tak renovate. Tapi istana yang dibuat oleh Allah dalam syurga nanti tak perlu renovate, tak perlu baik pulih. Cantik dah, dry kitchennya, wet kitchennya, semua komplit. Sebab Allah Ta'ala lah kontraktor, Allah Ta'ala lah desainernya. Dah apa hebat sangat amalan nak boleh dapat gini, tak banyak mana. Nabi suruh baca Qul huwallahu ahad 10 kali. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berapa minit tu? 5, 10. Setengah minit. Tak sampai setengah minit, berapa saat tu? 10 saat je. Senapah boleh satu Qul huwallahu ahad. Dah daripada rumah mari jalan kaki, boleh 30 kali. Satu set 10 kali. Boleh 3 set. Berapa besar istana Allah Ta'ala beri. Senang tak nak buat pekerjaan ni? Senang nak buat. Dah yang payah nak beramal. Payah ke ustaz nak beramal? Payah. Siapa cakap senang?
Bukti kan Ustaz? Bukti. Lepas ni tak ada siapa pun yang buat. Tak percaya besok pagi ingat. Allah hai, tadi baru. Man tadi ingat cadang sebelum tidur nak baca Qul Huwallahu Ahad. Lupa. Dah mana tak lupa, ingat tak WhatsApp. Nak payah, yang payah amalan mudah. Yang payah nak buatnya konsisten, istiqamah. Sebab tu Allah bila Allah Ta'ala turunkan wahyu kepada Nabi, fastaqim kama umirt. Hei Nabi Allah Muhammad, konsisten di dalam amal ibadah, dalam pekerjaan kamu. Allah, Nabi pening, Nabi terduduk, Nabi memikirkan bagaimana yang hendak aku konsisten, istiqamah. Bukan suatu pekerjaan yang senang nak istiqamah. Saya orang muda, lagi tak boleh nak istiqamah. Dah yang muda nak boleh istiqamah, yang tak boleh nak istiqamah, yang berumur lagi tak boleh. Kata balik. Susah. Nabi sampai ulama sebut keluar uban. Memikir nak bagaimana konsisten dalam amal ibadah. Jadi haji, kita sahabat yang ada beruban tu bukan sebab masalah umur. Sebab tu dia mikir bagaimana nak konsisten. Nak mari terawih. Nak balik lewat, bini suruh settlekan pinggan mangkuk. Pening lah. Jadi, kita minta dengan Allah. Tuan-tuan, saya sendiri minta dengan Allah supaya boleh istiqamah. Nak biar boleh buat baik, Allah Ta'ala bagi kekuatan. Nak biar boleh tinggal kejahatan, Allah Ta'ala bagi kekuatan. La haula wa la quwata illa billah al-aliyyal azim. Tidak ada daya upaya untuk kita meninggalkan keburukan. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk kita membuat kebaikan melainkan dengan Allah al-aliyyul azim, yang bersifat dengan ali dan azim. Kena tahu dulu, nak biar boleh baik, minta dengan Allah. Kita tak boleh nak istiqamah buat kebaikan. Sebab tu ulama mengatakan a'zamul karamah istiqamah. Sebesar-besar karamah para wali Allah adalah istiqamah. Bukan boleh jalan atas air, bukan boleh terbang. Istiqamah tu yang paling hebat. Solat duha senang, apa tak senang solat duha 2 rakaat. Solat witir lagi senang, 1 rakaat. Dah boleh tak kita istiqamah dalam melakukannya? 1 rakaat. Luar Ramadan memang tak boleh, dalam Ramadan lagi tak boleh. Alasan bangun lewat. Itu amalan yang pertama Nabi ajar kepada kita. Kita minta dengan Allah Ta'ala moga memberi kekuatan kepada kita untuk istiqamah dalam melakukannya. Dalam amalan yang kedua, Nabi bagi tahu kepada kita bagaimana untuk mendapatkan kediaman di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, Nabi SAW bersabda, "Man dakhala suq faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir, kataballahu lahu alfi hasanah, wa maha anhu alfi sayyi'ah, wa rafa'a lahu alfi darajah, wa bana lahu baitan fil jannah." Nabi ajar kepada kita satu lagi amalan. Amalan nak biar boleh buat kediaman di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini amalan hadis, amalan yang saya kongsi, amalan yang mudah kita buat. Mudah kita buat. Nabi bagi banyak pilihan kepada kita. Bukan satu amalan boleh. Nabi dia tahu kita ni lemah, cap chicken.
Nabi tahu. Jadi carilah dalam banyak-banyak amalan yang mana yang serasi, yang mampu untuk kita amalkan. Tak mampu yang tadi, yang ni. Tak mampu yang ni, yang tadi. Tak mampu kedua-duanya, balik awal. Apakah amalan yang kedua ni? Sayyidina Umar mengatakan Nabi SAW bersabda, "Man dakhala suq," barang siapa yang masuk suq. Apa suq ni? Pasar. Barang siapa yang masuk pasar, barang siapa yang masuk bazar Ramadan, barang siapa pergi oleh-oleh, barang siapa pergi Giant, pergi Maidin, pergi konsep, pergi Tesco, pergi mana sahaja kedai runcit sekalipun, dia membaca doa ataupun zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kataballahu lahu alfi hasanah. Allah Ta'ala tulis bagi diri dia 1000 tak 1000 apa? Seribu darab 1000. Kalkulator. Apa? Sejuta. Arab dia tak ada sejuta. Dia pakai gitu. Alfi. 1000 darab dengan 1000. Sejuta kebaikan. Allah Ta'ala tulis bagi dia sejuta kebaikan. Dan Allah Ta'ala memadam baginya sejuta keburukan. Dan Allah Ta'ala warafa'alahu, Allah Ta'ala mengangkat baginya sejuta darjat. Wa banallahu lahu baitan fil jannah, dan Allah Ta'ala bina kepadanya, untuknya rumah di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Sejuta dapat rumah dekat syurga lagi. Tak ada bonus bos yang boleh bagi sebegini. Sebutlah syarikat mana sekalipun, Jaya Holding ke tak berapa jaya ke, tak ada toke atas dunia, biarpun toke itu ketua segala apa segala pun, dia tak akan boleh bagi bonus kepada pekerjanya sebesar ini, melainkan Allah Ta'ala sifu, ketua, pemilik segala bos di atas dunia ini. Allah Ta'ala saja boleh. Dah berapa yang boleh? Sebab dia punya belaka. Sejuta kebaikan Allah Ta'ala tulis untuk kita. Sejuta kejahatan Allah Ta'ala padam untuk kita. Sejuta darjat Allah Ta'ala angkatkan untuk kita. Kalau darjat Allah Ta'ala dah angkatkan untuk kita, tak payah dah kita nak mengharapkan pada yang lain. Tak payah sejuta. Kalau satu darjat je Allah Ta'ala muliakan kita, seluruh dunia akan memuliakan kita. Biarpun ada yang memusuhi kita, maka kita tetap mulia di sisi Allah Ta'ala, dan seluruh ahli langit memuliakan kita. Dah bagaimana dengan sejuta kemuliaan Allah Ta'ala angkat kedudukan kita. Zikir ni sungguh senang. Dok masuk bazar Ramadan lah. Siapa tak apa zikir ni? Semua apa dah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Biasa semua kita baca dah doa, dah ada doa ni. Zikir ni. Jadi nak masuk bazar Ramadan, kita baca zikir ni, insya-Allah diri kita terhalang daripada segala kerosakan dan kemaksiatan. Saya tak tahulah bazar Seksyen 20 ni macam mana. Bazar Seksyen 20 ni macam mana, Ji? Masuk tambah pahala ke masuk keluar kurang pahala? Apa ni? Habis. Muflis. Dah pergi dah bazar? Dah pergi belum? Dah. Bertambah iman ke kurang iman? Ke azab? Cobaan. Kopiah pakai tak waktu tu? Sengit kopiah? Lain kali jangan pakai kopiah keras. Cek kopiah lembik. Boleh simpan dalam kocek. Elok rasa ada teringin nak bermaksiat di dalam bazar, nak tengok Allah. Tiba kita tengok, aku masuk tadi baca doa dah. Takkan aku nak pandang maksiat? Allah Ta'ala bagi pengawasan, ada dinding
Jaga untuk diri kita daripada melakukan maksiat. Ya. Muncul ada penjarakan SOP. Kalau tak ada SOP, lagi azab. Ya. Jadi kita pakat beramal. Kita nak pergi ramai-ramai pasar. Tak payah tunggu bazar Ramadan. Lepas ni pasar malam. Pergi ramai-ramai dengan keluarga kita. Atau nak pergi supermarket dengan keluarga kita. Kita ada anak, ada isteri. Kita belum turun kereta, kita bagi tahu ke anak kita dulu. Sebab setan ni, janganlah kita mengharapkan dia. Kita nak bermula suatu amalan ni, bila teringat terus buat. Biarpun tak masuk lagi bazar, tak masuk lagi supermarket, tak masuk lagi pasar malam. Dekat dalam kereta ingat dah. Kita terus cakap, jom kita baca ramai-ramai. Doa masuk pasar. Jangan nak tunggu bila Toto masuk pasar dah baca. Memang setan lupakan kita. Kena pula baru kita nak start. Sebab benda ni benda amal ibadah. Benda ni kesukaan Allah, kesukaan Nabi. Memang sentiasa akan dilupakan oleh syaitan. Qul huwallahu ahad 10 kali. Benda yang sangat simple tapi susah nak buat. Salah satunya kerana kita lupa. Sebab apa? Syaitan akan palingkan diri kita daripada mengingati segala apa yang Nabi dan Allah Ta'ala suka. Dan akan sentiasa mengingatkan kita kepada apa yang Allah dan Nabi larang. Jadi dua amalan ni, yang mana kita gigit sungguh-sungguh pegang dengan gigi garham kita. Kita bermula pada hari ni, jangan dah bermula pada besok. Malam ni terus, sekejap lagi kita boleh dah qul huwallahu ahad 10 kali. Dengan bermulanya tu, dengan berkat bulan Ramadan, moga-moga amalan ini mendarah daging di dalam tubuh kita. Kita amal, dapat beramal sehingga mata kita pejam menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Paling-paling kurang kalau Allah Taala tanya, Nabi tanya, apakah kesukaan sunnah aku yang paling kau suka buat, kita boleh jawab dua benda ni. Aku sentiasa baca ni ya Rasulullah sebab dulu kau ajar. Aku selalu membaca doa masuk pasar ya Rasulullah sebab dulu ini kau ajar. Dua amalan ni aku nak buat semua tak boleh, tapi dengan barakah dua amalan ni kita buat kerana cinta kepada Nabi, turut pada Nabi, turut perintah Allah. Moga-moga dengan asbab itu kita mendapat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, sekali lagi saya tekankan, kebaikan bukan hanya semata-mata diri kita sahaja. Nak biar boleh tinggal kejahatan, bukan diri kita semata-mata. Kita lemah, sentiasalah mengharap, berdoa dan mengadu kepada Allah biar boleh istiqamah dalam kebaikan dan istiqamah di dalam kejahatan. Dah bagaimana untuk menghilangkan kemaksiatan yang kita selalu buat. Ulama mengatakan, doalah kepada Allah, ya Allah, janganmu bagi aku kenikmatan di dalam melakukan kemaksiatan. Doa sama-sama, ya Allah, mu jangan bagi aku nikmat dalam buat maksiat kepadamu, ya Allah. Kalau aku buat, bagilah perasaan bersalah, takut kepada engkau. Jangan rasa sedap pada semua kemaksiatan yang aku lakukan. Jadi itu sahajalah yang boleh kita buah-buahkan sekadar dua pada malam ni. Nasihat untuk diri saya dan kita semua. Teruskan beramal ibadah, dan khususnya diri saya. Saya tak nak nasihat sebenarnya, tak munasabah. Nak nasihat orang muda, nak nasihat orang lama. Jadi kita kongsi bersama, bukan nasihat, kita kongsi bersama. Patutnya di hadapan saya lah yang menasihati di hadapan ni, kan? Jadi kita yang patutnya ambil nasihat daripada ayah-ayah, abang-abang ke semuanya, ibu-ibu. Jadi tak lain tak bukan, kita buat semata-mata kerana Allah dan Rasul, kerana cinta Allah dan cinta Rasul. Istiqamah, moga-moga Allah Ta'ala memberi kekuatan kepada kita untuk terus dalam kebaikan. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzubillahi samin alim minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, terangilah hati-hati kami, ya Allah, dengan cahaya Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan cahaya para alim ulama-Mu, cahaya para wali-wali-Mu, orang-orang soleh, orang yang syahid jalan-Mu, orang yang berjihad di jalan-Mu, ya Allah.
orang yang berdakwah di jalan-Mu. Terangilah hati-hati kami kesemuanya ya Allah dengan cahaya mereka. Berkatilah umur kami, rezeki kami, kehidupan kami, ahli keluarga kami, anak beranak kami ya Allah. Berkatilah pekerjaan kami, perniagaan kami, perusahaan kami dan pendapatan kami ya Allah. Dan berkati ilmu yang kami tuntut saban hari ya Allah. Terimalah segala gerak kerja kami di dalam bulan Ramadan ini dan di luar Ramadan nanti ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, panjangkanlah umur para alim ulama kami, tok-tok guru kami, guru-guru yang telah mendidik kami dan kedua ibu bapa kami. Sehatkan tubuh badan mereka dan tubuh badan kami ya Allah. Sembuhkan penyakit-penyakit mereka dan penyakit-penyakit kami yang hadir pada malam ini ya Allah. Tutuplah keaiban mereka dan keaiban kami dunia dan akhirat. Matikan mereka dan matikan kami dan seluruh muslimin muslimat dengan kematian yang baik. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa mak pak kami ya Allah. Andainya kedua orang tua kami masih hidup lagi ya Allah, berlemah lembutlah ke atas mereka ya Allah. Panjangkan umur mereka ya Allah, berilah kesihatan kepada mereka ya Allah. Gembirakan hati mereka ya Allah, perkenankan hajat mereka. Andainya kedua ibu bapa kami telah pergi ya Allah, luaskanlah galian kubur mereka ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Himpunkan mereka bersama-sama orang yang mendapat keampunan Engkau ya Allah. Terimalah segala gerak kerja mereka semasa di atas dunia ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami datang kepadamu pada malam ini dengan penuh kehinaan ya Allah. Tiada kebaikan yang kami lakukan ya Allah. Jikalau ada pun ya Allah, kami tidak ikhlas ya Allah. Jikalau ada sedikit kebaikan yang kami lakukan ya Allah, itu pun kerana keterpaksaan ya Allah. Timbulkanlah perasaan ikhlas kami kepada Engkau ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, setiap kami yang hadir pada malam ini ada 1001 hajat ya Allah. Engkau yang maha menguasai segala perjalanan jiwa kami ya Allah. Engkau yang maha mengetahui isi hati kami, zahir dan batin kami ya Allah. Dengan keberkatan bulan Ramadan pada malam ini ya Allah, angkatlah setiap hajat kami pada malam ini ya Allah. Perkenankanlah doa-doa kami yang hadir pada malam ini ya Allah. Makbulkanlah tiap-tiap hajat di antara kami kesemuanya ya Allah, tanpa Engkau meninggal satu pun di antara kami ya Allah. Perkenankan doa kami ya Allah. Selesaikan segala permasalahan kami ya Allah. Selesaikan hutang piutang kami ya Allah. Gembirakan hati-hati kami dan lapangkan dada kami untuk kami terus dapat beribadah kepada Engkau. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.